كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim Surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai sekalian orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas mereka-mereka yang sebelum daripada kamu, semoga kamu bertakwa. Sadaqallahul Azim. Yang saya mulakan urusi dan hajatan puasa surah Salat Darussalam. Imam, Bilal, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, tetamu Allah, tetamu Ramadan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, malam ini malam pertama memasuki Ramadan Al-Mubarak. Setelah malam semalam kita diberi peringatan atau diberi kenyataan berkaitan dengan puasa. Itulah jatuh pada 12 dengan hisab ru'yah, ya tak nampak, tapi dengan hisab mana cukupkan. Ya, apabila Nabi sebut puasalah kamu apabila kamu melihat anak bulan, ini bulan Ramadan, dan berbukalah kamu, yakni raya, bila melihat anak bulan juga. Maka Nabi kata kalau sekiranya berlaku kesamaran, mana tak nampak anak bulan, ya, terlindung dan sebagainya, maka genapkan dengan 30 Syaban. Jadi malam hari ini ialah hari menggenapkan 30 Syaban sesuai dengan apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita break sekejap untuk kita bersama-sama mungkin berehatlah. Ya, tiap-tiap malam mungkin tuan-tuan ada tazkirah sebagai peringatan tazkirah. Walaupun kita rasa ini satu benda yang menghalang kita untuk sembahyang. Ya, kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, ya, Nabi sembahyang 2 rakaat, Nabi berhenti. Ya, Nabi berhenti rehat baca Quran. Ya, dan sambung lagi sehinggalah mana? Sehinggalah dekat dengan subuh Nabi berhenti sembahyang tarawih. Ya, kita ni alhamdulillah tuan-tuan, Tok Imam baca 5 ayat. Nah, Tok Imam baca 5 ayat. Kalau saya biasa sembahyang dekat-dekat di negeri yang lain lah, Mekah jangan ceritalah, di negeri-negeri yang lain, ya, 1 rakaat tu tuan-tuan hampir 40 minit. Kita yang biasa, yang muda lagi masa tu lah, ya, mana bergoyang juga kita pun tak. Hari tuan-tuan tak sempat goyang, ya, tak sampai 5 minit satu rakaat. Ya, alhamdulillah. Dan tuan-tuan pun jatuh puasa membuat 8 rakaat. Takut memang kalau 20 ke 8 memang pilih 8. Kan? Cuma orang yang biasa buat 20, dia kekal, boleh dia buat 20, dia balik sambung, ya, di rumah. Sebab dalam mazhab yang lain antara Imam Malik, ya, 36 rakaat. Ya, kalau di negeri Yaman dia sembahyang tarawih di masjid ini, dia sambung lagi di masjid yang lain. Itu pesen orang di Yaman. Kita pesen orang di Taman Bukit Teratai. Betul. Jadi insya-Allah sesuai dengan orang Bukit Teratai, jadi kita rehat seketika. Malam ini malam pertama, kalau kita lihat yang disebut oleh para ulama, di antaranya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dibaca pada malam pertama ni. Tuan-tuan bacalah untuk saya sekali, mudah-mudahan dapat kelebihan malam pertama Ramadan. Ya, di antaranya Nabi disebut oleh Sayyidina Ali, bila engkau melihat satu Ramadan, maka baca olehmu Allahu Akbar 3 kali. Ya, ini biasa kalau kita nampak anak bulan lah. InsyaAllah malam ni tak nampak lagi dah. Tapi malam ini malam pertama, malam pertama lah. Ya, esok 1 Ramadan. Maka kita baca Alhamdulillahilladzi khalaqaka wa qaddara laka manazila
wa ja'alaka ayatan lil alamin. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani was salamah wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah walhamdulillahi rabbil alamin. Itu di antara di antara benda yang kita baca kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kesempatan kita bila kita doa balighna Ramadan, Allah beri kesempatan kepada kita untuk masuk Ramadan. Ada orang tak sempat nak masuk Ramadan. Ada orang dia sakit terlantar. Memang sempat masuk Ramadan tetapi tidak boleh beribadah sebagaimana kita orang yang sihat. Malam ni juga saya nak sebut tentang adab-adab kita lah. Saya nak rujuk kepada kitab, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita berpuasa, kita tahu bagaimana cara kita nak puasa sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya diberitahu oleh pihak urus dia atau pengerusi, saya ingat nak baca kitab yang lama je. Satu hadis kan cukup lah, tapi tak ada orang lagi cerita tentang puasa, adab berpuasa. Jadi malam ini juga dalam mazhab Maliki juga menyebut kita boleh niat sebulan. Sebulan. Nawaitu sawma syahr Ramadan kullu lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa sebulan Ramadan sekaliannya kerana Allah Ta'ala. Boleh. Dalam mazhab kita memang Nabi sebut setiap malam kena niat puasa. Siapa yang tak niat puasa pada malamnya tidak ada puasa baginya. Kalaupun dia tak niat, maka dia tetap kena menahan diri daripada makan minum. Dan dia wajib qada puasa, wajib qada hari-hari yang dia terlupa niat tersebut. Jadi untuk mengelak daripada itulah, maka ulama menyatakan bahawa boleh kita niat sebulan sekaligus. Kalau sekiranya kita terlupa satu malam, kita boleh berpuasa. Kalau saja kadang-kadang letih, tak bangun sahur, tak niat, ataupun terlupa langsung niat. Antara adab-adab puasa lah. Yang pertama dia kata menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Jadi Nabi sebut la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia akan terus berada dalam kebaikan selagi mana mereka terus menyegerakan berbuka. Itu biasa buka ni bulan Ramadan ni semua tunggu azan maghrib. Tak, bulan lain tak apa, maghrib lambat-lambat pun tak apalah. Tapi setahu saya dan saya sendiri pun memang tunggu 10 minit lagi tu duduk dah depan kuih. Tunggu azan. Bila Allahu Akbar tu tu dah masuk dalam mulut. InsyaAllah tak apa, itu memang disuruh oleh Nabi. Cuma dia kena perhatilah. Takut yang azan dekat surau tu, takut dia dulu 3 minit. Jam dia salah kan dia. Kena qada semula tu. Jangan pastikan. Tapi kalau dalam TV biasanya tepatlah. Maknanya menyegerakan berbuka. Dan yang afdal sekali ialah berbuka dengan tamar ataupun kurma. Kalau tak ada tamar kurma, buah kurma, buah tamar, maka air. Kerana air itu suci. Lagi disebut dah dalam khutbah baru ni. Bagaimana sunat kita berbuka dengan kurma. Sebab Nabi berbuka dengan 3 biji buah kurma. Dan ataupun Nabi berbuka dengan air, beberapa teguk air. Kerana itulah sunnahnya. Kerana sunnah itu barakah. Di antara Nabi dalam hadis disebut daripada Imam Tirmizi dan Abu Daud, kana yuftiru qabla an yusalli ala rutabat fa illam takun fa'ala tamaratin fa illam takun hasawatin min ma'in fa innahu tahurun.
Nabi SAW berbuka sebelum sembahyang maghrib dengan beberapa biji buah kurma basah, rutab. Kita sini payah dapat rutabnya. Rutab kita kena cari. Tapi kalau pergi kat kedai-kedai Arab tu biasa adalah. Namun begitu tak semestinya rutab, asalkan kurma lah. Ya. Sekira tidak ada kurma basah, maka baginda berbuka dengan tamar kering. Tamar yang biasa-biasalah. Cuma sekarang ni tamar ni kalau boleh berhati-hati. Kenapa? Kerana ada tamar atau kurma daripada Israel. Apakah tidak sah buka puasa dengan tamar Israel? Sah. Ya. Cumanya kita seolah-olah membantu ekonominya. Tak. Batulah banyak orang cerita tentang apa ni, majhul atau majhul, dipanggil majhul, atau antara kurma yang besar, ya, daripada Palestin. Maka dipertikaikan macam mana nak lari datang daripada Palestin. Palestin ni ditutup. Itu pun salah satu juga. Tapi kita berbuka dengan kurma. Itu sajalah, ya. Sekiranya tidak ada juga, maka baginda menghirup beberapa teguk air. Sesungguhnya air itu suci. Yang kedua, makan sahur. Ya. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Dia kata, bersahurlah kamu semua, sesungguhnya dalam sahur itu ada barakah. Jangan tidur sahur bila? Lepas tarawih ni sahur tu. Tidak sahur namanya, makan malam. Asyak dia panggil. As-sahur waktu dia mana? Sebelum subuh lebih kurang setengah jam. Wa yastaghfiruna bil ashar. Mereka yang beristighfar di waktu sahur. Mana dia sahur? Sebelum subuh. Setengah jam, 20 minit sebelum subuh, itulah waktu sahur. Waktu yang kita disuruh oleh Allah SWT bangun, walaupun bukan bulan Ramadan, untuk kita bermunajat, untuk kita beristighfar, untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Berapa kali Allah mengulang tentang waktu sahur. Ya? Dan mereka itu beristighfar di waktu sahur. Kalau kita boleh kekal lah lepas Ramadan ni tuan-tuan, ya, kita boleh kekal bangun sebelum waktu sahur, kita walaupun dah bukan bulan puasa, kita bangun untuk beribadah, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah antara ibadah orang yang saleh. Ya. Yang lebih disebut lagi, tasahharu walau bi juz'atil ma'. Bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Walaupun kita bangun nak makan ya, biasanya boleh dengan tamar, dengan air, maka bersahurlah tuan-tuan. Ya, letak dekat bilik tidur tu ke, dah air sebotol, dah buah tamar 2-3 biji, bangun celek mata, makan sahur sambil tidur, kata orang lah. Dah malam sangat nak bangun, dah bersahur sambil tidur. Dapat juga barakah, insya-Allah. Kenapa? Nabi sebut wasta'inu bi ta'amis sah ala siyamin nahar. Dapatkanlah bantuan dengan makan sahur untuk menguatkan puasa pada siang hari. Inilah beza puasa kita orang Islam dengan puasa orang bukan Islam. Orang bukan Islam dia puasa tak sahur. Kita orang Islam puasa ada sahur. Bangun, bukan saja-saja Allah suruh bangun sahur tentu. Bangun sahur, jangan lupa salat 2 rakaat kalau boleh. Ya, salat ambil wudu, salat 2 rakaat. Makan sahur, kalau lama lagi tidur sekejap. Bangun subuh, jangan sahur tak bangun subuh. Itu pelik pula dah. Sahur tapi subuh tak bangun. Puasa tapi subuh tak sembahyang. Ya, ingat, puasa orang tak sembahyang, puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Tak ada bekas nak letak pahala. Sebab buat sembahyang itu tiang. Kalau tak ada tiang, macam mana nak ada bumbung, macam mana nak ada dinding. Kalau lantai saja orang tak panggil rumah. Itu orang panggil parking kereta. Orang tak panggil rumah. Begitulah. Ya. Yang ketiga, melewatkan sahur. Makan sahur pula
lewat-lewatkan, bukan kata lewat orang azan baru nak bismillah. Nah, itu bukan maksud itu. Melewatkan sahur ni mana mentakhirkan hampir-hampir dekat subuh. Contoh 15 minit ke 30 minit ke 15 minit makan sahur, makan sekadar yang untuk menguatkan anggota kita beribadah atau puasa di siang hari. La tazalu ummati bi khairin ma ajjalu iftar wa akharu as-suhur. Umatku terus berada dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa dan melewatkan sahur. Buka kena segera, sahur lewatkan. Itu kata jangan bersahur pukul 12 malam. Ya, sahurlah hampir-hampir dengan subuh, 20 minit 30 minit sebelum subuh, maka itulah waktu yang dikatakan waktu sahur. Nama waktu sahur pun di situ. Ya, sebab tu pukul 1 pukul 2 bukan waktu sahur. Ya. Yang keempat, meninggalkan kata-kata yang mesti dijauhi, kata-kata yang buruk. Ya. Man lam yada' qawla zur wal 'amal bil falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak memerlukan untuk meninggalkan makan minum. Siapa yang mulut dia tak jaga, ya, dia puasa perut, mulut tak puasa, tidak ada hajat Allah Ta'ala kepada dia untuk tahan makan minum. Nah, maknanya Allah tak berhajat kepada puasa sedemikian. Itu 20 minit nanti. Yang kelima, mandi junub sebelum fajar kalau berjunublah. Ya, Nabi SAW pernah bangun pagi di dalam keadaan junub kerana jima tanpa bermimpi, kemudian baginda mandi dan berpuasa. Yang keenam, tidak berbekam dan umpamanya ini makruh. Berdoa waktu buka dan menyediakan makanan orang yang berbuka puasa. Sebab itulah yang diumumkan oleh pengurusi tadi, sahutlah seruan itu. Ya, berilah sumbangan, hantar kuih ke, hantar duit ke untuk juadah berbuka puasa. Kenapa? Nabi sebut man fatara sha'iman kana lahu mislu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Ya, barang siapa yang menyediakan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, dia tidak mendapat ganjaran, maka dia mendapat ganjaran ini pahala seperti mana orang yang berpuasa tanpa dikurangkan ganjaran orang yang berpuasa itu sedikit pun. Atau kalau sekotak tamar itu 15 orang makan atau 20 orang makan, 20 pahala puasa orang tu kita dapat percuma. Allah berikan anugerah khusus untuk bulan puasa. Batu kita jangan ada sifat loket. Ya, paling tidak sekotak kurma ke ataupun sedikit wang ringgit ke untuk beli kuih ke, kita letak untuk orang berbuka puasa ataupun memanggil jiran-jiran tetangga untuk berbuka puasa di rumah kita itu. Dan banyakkan bersedekah, membaca Al-Quran, bertadarus, beriktikaf di masjid dan seumpamanya. Itulah di antara adab-adab kita nak puasa. Saya nak sebut malam ni cuma berazallah kita tuan-tuan, ya, puasa tahun ini, Ramadan tahun ini aku nak untuk menerus straight 30 malam. Ya, kalau 8 campur witir sampai witir sekali. Jangan witir sebab witir tu rugi. Malam bulan-bulan bukan bulan puasa kompong kita tak sembahyang witir. Kalau bulan puasa pun tak sembahyang witir juga, memang rugi besar lah. Dah datang dah surau, kita pakat-pakat sembahyang witir, kita orang sembahyang witir kita balik. Kecuali kita nak witir di rumah, nak qiyamul lail, nak witir akhir, itu tak apalah. Kita suka baik je lah. Yang balik awal tu dia witir di rumah 11 rakaat. Gitu sudahlah. Kita sini 3, dia di rumah tu 11. Ya. Kan? Jadi kalau kita tak mampu berseorangan, kita buat di sini beramai-ramai. InsyaAllah tuan-tuan, jangan lupa witir kerana Nabi sebut laisa minna man lam yutir. Tidak, bukan di kalangan aku orang yang meninggalkan salat witir. Kalau kira Nabi tak tinggal sembahyang witir itu, tak kira bulan puasa, tak kira bulan tak puasa. Sebab dalam witir itu kan ada doa, ada kan. Kalau 10 15 terakhir tu ada doa kunut tuan-tuan. Jadi ramai-ramai kita berkunut,
Ya, insya-Allah lagi pula lepas aja sembahyang witir ada more. Kita pakat-pakat makan more kan. Di situlah kita akan berukhuwah di antara jiran tetangga dan juga ukhuwah di antara anak qaryah. Itu penting. Ya, kalau tidak kita datang balik, manfaat ukhuwah tu hilang. Sekadar dapat pahala tarawih, pahala untuk berukhuwah, bersaudara mara tu tak ada. Inilah kata banyak kelebihan apabila kita lama berada di tempat yang mulia ini, insya-Allah. Lagi pula ya, banyak lagi lah kelebihan-kelebihan yang lain. Sekadar itulah tuan-tuan untuk pada malam ini, dan lebih masa lebih kurang 5 minit. Jadi saya minta maaf lah di atas kelewatan salat tarawih pada malam ini. Jadi jangan lupa mana tadarus dan juga tazkirah setiap malam tuan-tuan dengar. Jangan 4 rakaat balik tuan-tuan, rugi. Inilah peluang kita nak muhasabah diri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.